Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam kasih sayang dan salam sejahtera. Assalamualaikum, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada kali ini untuk berbincang dan juga berkongsi pendapat. Walaupun forum ini diadakan secara maya. Oleh kerana kita semua dah sedia maklum bahawa negara kita kini sedang berusaha untuk melawan wabak COVID-19 yang menyebabkan kita tidak dapat berjumpa secara bersemuka. Namun begitu tidak mengapa, forum ini akan tetap dijalankan dengan jayanya dengan kehadiran ahli-ahli panel kita yang hebat untuk mengulas dengan lebih lanjut berkenaan isu yang ingin dibincangkan pada hari ini. Semoga forum ini memberi manfaat dan juga kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Okey, tajuk forum kita yang ingin dibincangkan pada hari ini ialah berkisar mengenai hala tuju pendidikan khas di negara kita yang telah menjadi tanda tanya kepada masyarakat kita pada masa kini. Sebelum kita memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan barisan panel jemputan kita pada kali ini. Ahli panel yang pertama ialah Prof. Madya Dr. Aina Najwa binti Yit. Beliau merupakan Timbalan Pengarah Kemanusiaan di Jabatan Kementerian Sumber Manusia. Beliau telah berkhidmat di Jabatan Kementerian Sumber Manusia selama lebih kurang 7 tahun. Selamat datang saya ucapkan. Apa khabar Prof? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, seterusnya ahli panel kita yang kedua pula adalah Puan Adani Izlin binti Abdul Azim. Beliau pula merupakan pengetua sekolah SMK Jalan Reko yang merupakan sebuah sekolah inklusif bagi golongan murid berkeperluan khas. Selamat datang juga saya ucapkan. Apa khabar Puan? Khabar baik, terima kasih kepada penganjur majlis yang sudi menjemput saya ke dalam forum ini. Alhamdulillah, sama-sama. Tanpa melengahkan masa lagi, baik semua, apa yang kita dapat lihat kebanyakan orang di Malaysia masih keliru sama adakah perbezaan di antara pendidikan khas dan juga pendidikan secara inklusif. Kerana mengikut kefahaman saya, pendidikan khas ini bukan hanya tertumpu kepada golongan kurang upaya seperti cacat anggota badan dan juga mempunyai masalah dalam pembelajaran. Jadi, pendapat doktor, adakah pendidikan inklusif ini sama seperti pendidikan khas atau mempunyai perbezaan dari aspek yang berlainan? Okey, betul apa yang moderator Awanis beritahu tadi ya. Sebelum tu terima kasih. Pendidikan khas berbeza ya dengan pendidikan inklusif ni kerana pendidikan khas ni dia yang mempunyai masalah pembelajaran seperti masalah kelihatan, pendengaran, pertuturan dan masalah dalam pembelajaran. Berbeza dengan pendidikan inklusif kerana perkataan inklusif itu sendiri berasal daripada bahasa Inggeris iaitu inklusif yang membawa maksud termasuk atau merangkumi semua. Jadi pendidikan inklusif ni adalah untuk mengintegrasikan murid-murid berkeperluan khas ke dalam bilik darjah biasa supaya mereka ni berpeluang menikmati segala kemudahan yang murid normal ada dengan inilah diorang belajar secara normal sama dengan murid biasa dalam kelas yang sama bersama guru biasa. Jadi setiap individu sama ada normal, pintar cerdas atau cacat adalah berhak diberi peluang pendidikan inklusif ni. Untuk kategori murid berkeperluan khas dalam pendidikan inklusif, antaranya ialah masalah fizikal, masalah emosi, tingkah laku ni seperti autism. Selain itu disleksia, masalah penguasaan kemahiran 3M iaitu masalah membaca, menulis dan mengira. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Prof. Madya di atas penerangan yang amat jelas dan padat itu tadi. Mantan Menteri Pendidikan Malaysia iaitu Dr. Mazni Malik pernah mengeluarkan satu pernyataan yang mengatakan bahawa
kementerian akan memastikan tiada lagi pelajar kurang upaya akan ditolak daripada memasuki alam persekolahan. Jadi, saya ingin meminta pendapat atau pengalaman Puan Adani sendiri semasa menjalankan pendidikan inklusif di SMK Jalan Reko. Bolehkah Puan kongsikan sedikit sebanyak cabaran sepanjang mengendalikan pendidikan inklusif ini di SMK Jalan Reko? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Moderator atas soalan yang diberikan. Okey, kalau menurut pandangan ramai mungkin mereka melihat ia mudah saja kalau sesebuah sekolah inklusif itu untuk mengendalikan pendidikan inklusif. Tapi tanggapan mereka sebenarnya salah ya. Seiring dengan matlamat pendidikan inklusif itu sendiri di mana kita nak letakkan pendidikan inklusif itu bertaraf dunia dan ia merupakan cabaran buat kami warga sekolah untuk memastikan pelajar inklusif ini, murid berkeperluan khas ini untuk masuk dengan sekolah arus perdana dan bagaimana pelajar arus perdana pula menerima pelajar-pelajar inklusif ini. Kalau saya nak seraikan cabaran-cabaran ni mungkin makan masa lah. Tapi apa yang saya dapat kongsikan sedikit ialah pengalaman dan cabaran yang kami hadapi ketika pertama kali kerajaan membawa masuk inklusif ini ke dalam sekolah kami. Pada awalnya kami kurang mempunyai guru yang berpengalaman, itu antara cabaran yang kami hadapi. Kiranya guru-guru kami kurang berpengalaman dalam menguruskan pelajar-pelajar pendidikan khas ini. Kalau ada pun mungkin yang 1-2 yang pakar dalam hal ini. Lepas tu bila jadinya kurang guru berpengalaman ini maka timbullah isu di mana ramai mempertikaikan kemampuan guru-guru kami dalam mengajarkan anak-anak mereka. Kemudian dari sudut cabaran keadaan prasarana dan kemudahan sekolah kami dalam memenuhi keperluan murid berkeperluan khas ni seperti contoh kemudahan meja belajar dan sebagainya. Perkara ini yang membuatkan ibu bapa dan masyarakat sekeliling ragu-ragu untuk hantar anak mereka ke sekolah kami dan mempertikaikan adakah kami mampu untuk mengendalikan anak-anak murid berkeperluan sini. Itu antara cabaran-cabaran yang pada saya sangat berat untuk kita kendalikan. Tapi lama kelamaan cabaran ini sedikit sebanyak dapat diatasi oleh guru-guru kami sendiri setelah mana kami menghantar guru-guru menyertai kursus-kursus yang berkaitan dan pelbagai peruntukan yang diberi oleh pelbagai pihak dan kerjasama. Bagi saya cabaran-cabaran ini kerjasama semua pihak sedikit sebanyak membantu kami warga sekolah dalam melaksanakan pendidikan inklusif ini. Itu antara cabaran-cabaran yang kami hadapilah ketika mengendalikan pendidikan inklusif ini. Terima kasih kepada Puan Adani di atas perkongsian yang menarik tadi. Seperti yang Puan Adani ada kongsikan tadi, masih ramai ibu bapa yang khawatir untuk menghantar anak-anak mereka yang merupakan golongan OKU ini ke sekolah kerana mereka bimbang akan nasib anak-anak mereka apabila berada di sekolah. Jadi, menurut Prof. Madya, apakah falsafah untuk pendidikan inklusif di bahagian kementerian dan juga adakah di peringkat kementerian telah merancang atau telah membuat dasar-dasar di dalam bahagian pendidikan inklusif untuk membantu nasib golongan kurang upaya dalam aspek pembelajaran pula? Okey, untuk pengetahuan semua hadirin, kerajaan telah menyediakan program pendidikan inklusif untuk meningkatkan penyertaan sekaligus memberi peluang kepada murid berkeperluan khas ni mengikuti program bersama murid di arus perdana. Hal ini dapat membina keyakinan diri mereka mencapai lagi potensi diri. Seterusnya, matlamat program pendidikan inklusif ni juga dapat memberi kesedaran kepada masyarakat supaya tidak menafikan potensi murid berkeperluan khas ini dan percaya bahawa ketidakupayaan mereka boleh dikurangkan jika diberi peluang yang sama seperti pelajar biasa. Selari dengan objektif utama program pendidikan inklusif ini iaitu antaranya memastikan murid berkeperluan khas ini mendapat hak yang sama rata untuk belajar dalam persekitaran tanpa halangan. Terima kasih kepada Prof. Madya di atas penjelasan yang cukup jelas saya kira yang akan meyakinkan para ibu bapa di luar sana untuk menghantar anak mereka ke sekolah.
Namun, isu pelajar AKU ini yang kurang aktif dalam pelibatan setiap program ini masih wujud. Jadi, menurut Puan sendiri, adakah ini menjadi satu masalah kepada pihak sekolah? Dan bagi pihak sekolah, Puan sendiri, adakah program yang SMK Jalan Rekod anjurkan untuk pelajar inklusif ini supaya mereka lebih tertarik dengan aktiviti tersebut? Bagi menjawab soalan pertama tadi, jawapannya adalah ya. Seiring dengan maksud inklusif itu sendiri, maksudnya kita nak campurkan pelajar inklusif dan pelajar arus perdana. Jadi kalau pelajar murid berkeperluan khas ni tak aktif, so itu menimbulkan masalah lah bagi pihak kami. So menjawab pada soalan yang kedua, buat masa sekarang ni program yang besar kami adakan adalah merupakan program rintis pendekatan murid inklusif bersama murid arus perdana, di mana program ini kami meletakkan murid berkeperluan khas bersama-sama dengan murid biasa di dalam bilik darjah untuk menjalani proses pembelajaran bersama-sama. Apa yang menariknya program ini adalah setiap kali di setiap bilik darjah kami akan meletakkan seorang pelajar murid berkeperluan khas, antara seorang atau dua orang murid pelajaran untuk mereka belajar bersama-sama dengan murid biasa. Hal ini, kiranya program ini bertujuan untuk mendekatkan pelajar biasa dengan murid berkeperluan khas, seterusnya untuk mengelakkan lagi golongan murid berkeperluan khas ini rasa tertinggi dan tersisih. Justru itu pada yang sama kami juga memastikan guru-guru yang berpengalaman mengendalikan murid-murid berkeperluan khas ini. Seterusnya lain-lain program kecil kami di sekolah itu ialah kami melaksanakan Hari Keusahanan Istimewa di mana kami membuka peluang kepada pelajar-pelajar berkeperluan khas ini berniaga bersama guru-guru pengiring mereka. Kami sangat menyokong dan memberi semangat kepada golongan ini untuk merasa perkara yang sama seperti pelajar biasa. Kami akan memastikan mereka tidak rasa tercicir sedikit pun. Pada dalam masa yang sama kami juga mengadakan program-program seperti mendorong atlet berkeperluan khas yang kita tahu atlet berkeperluan khas ni tak kurang hebatnya ya dalam aktiviti kurikulum dari segi akademik yang pada sama boleh mengharumkan juga nama sekolah kami, dan itu adalah dan itulah pada saya merupakan perkara istimewa yang ada dalam sekolah kami. Penerangan yang ringkas dari Puan Adani untuk dijadikan cadangan kepada sekolah lain untuk menganjurkan aktiviti sama seperti SMK Jalan Rekod. Setelah apa yang kita bincangkan dan kita kupaskan, di mana kita semua sudah tahu perbezaan dasar, program dan juga cabaran, secara kesimpulannya, apakah hal tertuju yang kementerian ingin capai dengan kewujudan pendidikan inklusif ini di masa hadapan? Okey, hala tuju pendidikan inklusif ni adalah untuk kebaikan semua pihak. Dan ia membuka mata semua masyarakat untuk mengenali pendidikan inklusif ini. Jadi, pendidikan inklusif ni mampu kelahiran serta berdikari dengan meletakkan mereka ni bersama-sama murid normal di dalam kelas yang sama. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga berusaha melahirkan guru yang berinovasi dalam pembelajaran dan pengajaran melalui latihan dalam perkhidmatan dan kemahiran e-pembelajaran. Selain itu, ia mampu membawa kepada kecemerlangan pendidikan khas ini. Seterusnya, Kementerian Pendidikan juga telah menghantar guru-guru mengikuti kursus yang dianjurkan oleh pihak berwajib untuk meningkatkan keupayaan guru-guru, ketahanan serta prestasi mereka ni bagi mendepani cabaran murid berkeperluan khas untuk masa akan datang. Selain itu, Kementerian Pendidikan juga telah mewujudkan jalinan hubungan ibu bapa dengan pihak pengurusan khas dengan berkolaborasi bersama ibu bapa untuk memberi sokongan dalam program anjuran sekolah dan pelibatan majlis ilmu. Kerjasama ini dapat membuka ruang untuk
bertukar-tukar pendapat, menjana idea dan memberi kritikan membina dalam usaha memahami pendidikan khas pada masa kini. Terima kasih di atas perkongsian Prof. Madia. Saya yakin sesiapa sahaja yang menyertai forum ini akan mendapat input yang padat berkenaan hala tuju pendidikan inklusif ini. Justru itu, soalan terakhir saya, pada pandangan Puan Adani sendiri, apakah harapan dan cabaran Puan terhadap pembangunan pendidikan inklusif ini? Maaf Puan Adani, Anda termute. Okey, maaf ya saya termute. Okey, harapan saya adalah untuk kita semua pihak ni, tidak kira pengetua, guru, ibu bapa, rakan sebaya atau apa jua, untuk tidak mengetepikan golongan murid berkeperluan khas ini pada masa akan datang. Kita perlu dekati mereka, kenali mereka kerana setiap satu daripada mereka mempunyai keistimewaan kepakaran mereka yang tersendiri. Sebagai seorang pengetua, saya amat bangga dalam mengendalikan murid berkeperluan khas ini kerana ia merupakan momen yang mungkin saya tidak dapat akan lupakan dan saya tak sangka saya akan mampu untuk mengendalikan murid berkeperluan khas ini. Harapan saya sangat tinggi buat pengetua-pengetua yang mempunyai murid berkeperluan khas di sekolah mereka untuk tidak mengalah dalam memastikan murid berkeperluan khas ini menerima pendidikan yang baik, mencukupi dan sebagainya. Justru itu saya cadangkan untuk sentiasa mengadakan program-program yang berinovasi buat golongan ini supaya mereka lebih terdedah dan kurang mengasingkan diri. Kalau ikutkan program tu, program perlulah program yang bersesuaian dengan kemampuan mereka selaku golongan istimewa, dan peranan semua pihak diperlukan untuk memastikan golongan ini tidak disisihkan kerana kita sendiri tahu pendidikan ini memang untuk semua, tidak kira apa jua. Pendidikan adalah penting untuk semua golongan masyarakat. Itu saja adalah satu cadangan yang boleh saya berikan. Terima kasih. Terima kasih Puan Adani. Baiklah, sebelum saya sudahi, ada soalan untuk ditanya. Saya bukakan kepada para hadirin untuk bertanyakan soalan. Saya ada soalan. Apakah strategi yang boleh dikendalikan untuk pelajar-pelajar autism? Terima kasih atas soalan yang diberikan daripada saudari Nurul Hazika Hassan. Okey, secara umumnya kita memang tahu bahawa pelajar autistik ni mempunyai kelemahan dari segi dalam bahasa lisan dan sebagainya. Apa yang saya dapat simpulkan ialah strategi pengajaran pelajaran yang boleh dilakukan adalah secara mediatif, di mana guru-guru berpengalaman boleh menggunakan alat bantu mengajar secara yang menggunakan komputer, sekiranya boleh menggunakan simbol-simbol grafik untuk menarik perhatian mereka. Lepas tu dari segi pelaksanaan pelajaran boleh secara komparatif, di mana kita menekankan aktiviti berkumpulan. Strategi kiranya kita juga melaksanakan strategi pemusatan murid dengan menggalakkan murid tu bergerak dengan aktif. Itu sahaja strategi yang saya dapat simpulkan di sekolah kami lah. Okey, seperti contoh ini seperti contoh strategi Puan Adani terangkan tadi, guru juga boleh menggunakan bahan visual seperti Picture Exchange Communication System ataupun PECS. Ia sesuai digunakan untuk kanak-kanak autistik yang tidak bertutur dengan minimum. Selain itu, PECS ni juga merupakan program untuk membangunkan kemahiran bertutur bagi membolehkan kanak-kanak autistik ni berkomunikasi. Jadi program ini sesuai digunakan oleh guru-guru di dalam bilik darjah bagi membantu mereka menangani masalah pertuturan dan bahasa. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Jadi sedikit rumusan yang dapat kita buat pada hari ini ialah dapat saya simpulkan bahawa hala tuju untuk pendidikan inklusif ini amat penting untuk masa hadapan supaya negara dapat memberi peluang kepada individu berkeperluan khas untuk menerima pengajaran dan dapat menyesuaikan diri dari awal aspek hubungan sosial dan kemasyarakatan
yang ada di persekitaran mereka dan juga komuniti setempat. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel kita pada hari ini kerana sudi menghadiri forum kita walaupun dilakukan secara virtual dan juga sudi menyuarakan pendapat serta pandangan yang boleh memberi manfaat kepada orang ramai. Moga apa yang kita bincangkan pada hari ini memberi sedikit pencerahan dan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Baiklah, sebelum saya mengakhiri forum ini, terimalah serangkap pantun dan indah daripada saya. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di Kota Tinggi. Selesai sudah perbincangan kita pada kali ini. Di lain masa bersua lagi. Assalamualaikum. Ya. Agus, Pengetua, Puan Pengetua, Profesor Madya, Dr. Ain Najwa. Cuma Ain kena cakap yang mengalami kat Malaysia ni orang suka guna kanak-kanak autistik, kita ubah dia punya perspektif ya. Kanak-kanak yang mengalami ke ataupun kanak-kanak dengan sindrom sindrom kecelaruan spektrum autism ya. Okey. Very good. Okay, dapat penghayatan you all ada. Okey. Kita nak masuk ke Dr. Fahmi. Jap, bergambar. Jap, senyum. Okay, siapa ambil gambar ni? Kita senyum je terus. Okay, saya ambil gambar 1, 2, 3. Okay. Dah habis dah. Tak pula pengetua gini. Ya, siapa nak tanya? Anis ke atau Hasif? Doktor sekali kelas nak Awanis ke? Sama belakang. Sama. Satu kelas. Satu kelas lah. Kita sekolah sama. Sekolah sama, kelas sebelah. Oh. Okey, kita jumpa di grup besar. Jom. Okey, jom. Stop recording ni. Stop recording. Terima kasih doktor. Terima kasih, Stop Doktor. recording. Jangan lupa. Okay. Okay. Bye.